Okey, garam terbahagi kepada dua. Satu adalah garam yang terlarutkan, satu lagi adalah garam yang tidak terlarutkan. Okey, maksud terlarutkan tu adalah garam yang larut dalam air pada suhu bilik. Okey, kalau tidak terlarutkan tu maksudnya garam tu tak larut dalam air pada suhu bilik. Okey, kalau terlarutkan dia terbahagi pada dua kumpulan, iaitu satu adalah garam, sama ada garam amonium, garam natrium dan garam kalium. Apa-apa jenis yang melibatkan garam yang ada amonium, natrium dan kalium. Contohnya macam amonium klorida, natrium sulfat ataupun kalium hidroksida, yang ada kalium, natrium dan amonium. Kumpulan yang kedua adalah garam yang bukan garam amonium, bukan melibatkan garam natrium dan bukan garam kalium. Seterusnya, dari segi langkah, langkah macam mana kita nak sediakan. Katakan cikgu bagi garam yang larut, kamu kena identify sama ada kumpulan yang ini ataupun yang ini. Untuk penyediaan garam terlarutkan yang melibatkan amonium, natrium dan kalium, kita guna peneutralan. Di mana kita buat tindak balas peneutralan, kamu akan dapat garam yang kamu nak. Antaranya sama ada amonium, natrium ataupun kalium lah. Peneutralan, kalau kamu ingat, kamu dah belajar sebelum ni, asid bertindak balas dengan alkali akan hasilkan garam dan air. Manakala kalau garam yang melibatkan bukan garam amonium, natrium atau kalium, ada 3 jenis tindak balas. Yang pertama, asid bertindak balas dengan logam reaktif, akan hasilkan garam dan gas hidrogen. Yang kedua, tindak balas antara asid dengan logam oksida untuk hasilkan garam dan air. Yang ketiga, asid bertindak balas dengan logam karbonat. Kamu akan hasilkan garam plus karbon dioksida, gas karbon dioksida dan air. Jadi maksudnya untuk tindak balas yang melibatkan amonium, natrium, garam amonium, garam natrium, garam kalium, kamu boleh pilih salah satu daripada yang diberi. Jadi pertama sekali kena ingat garam itu yang mana, larut ke yang tak larut. Kita fokus pada yang larut dulu. Contoh, kalau kamu tengok, katakan cikgu bagi garam natrium klorida. Kalau garam natrium klorida, dia adalah larut, di mana dia berada dalam kumpulan yang ini. Jadi kaedah dia adalah peneutralan. Jadi bahan yang kamu nak pilih, pertama sekali adalah asid. Kalau asid, kamu kena tengok pada anion, di mana yang ada ion klorida. Jadi yang ada ion klorida adalah asid hidroklorik.
Betul tak? Okey, asid hidroklorik. Okey, dengan alkali. Okey, alkali yang mudah kamu ambil natrium hidroksida. Okey, natrium hidroksida. Okey. Jadi kita tengok HCl tambah dengan NaOH. So kamu akan dapat NaCl plus dengan H2O. Okey, nampak tak? Kita dah dapat natrium klorida. Okey, sama juga untuk garam yang lain. Manakala kalau cikgu bagi contoh, okey, cikgu bagi contoh yang lain iaitu okey, zinc sulfat. Okey, zinc sulfat. Cikgu nak buat garam zinc sulfat. Okey, kita tengok dulu zinc sulfat ni larut ke tak larut. Okey, dia larut. Bila dia larut, zinc sulfat dia termasuk dalam kumpulan yang kedua. Okey, iaitu bukan amonium, natrium dan kalium. Iaitu zinc sulfat. Okey, daripada ketiga tindak balas, okey, kita start dengan yang pertama. Asid bertindak balas dengan logam reaktif akan hasilkan garam dan gas hidrogen. Okey, jadi maksudnya kalau asid, kita kena cari yang ada ion sulfat. Okey, sebab kita nak buat zinc sulfat. Jadi, kita ambil asid sulfurik H2SO4. Kemudian bertindak balas dengan logam reaktif. Okey, logam reaktif. Jadi, logam reaktif adalah zinc lah. Okey, untuk hasilkan zinc sulfat plus dengan gas hidrogen. Okey, itu yang pertama. Okey, manakala yang kedua, okey, kalau kamu nak ambil yang kedua, asid plus logam oksida untuk hasilkan garam dan air. Jadi, kamu ambil asid H2SO4 bertindak balas dengan zinc oksida. Okey, so kamu akan hasilkan hasil yang sama iaitu zinc SO4 tambah dengan H2O. Okey, tapi jangan lupa seimbangkan. Okey, kalau seimbangkan, hidrogen 2, zinc 1, oksigen 1, SO4. Okey, 1. Cukup seimbangkan. Okey, kalau tak nak yang tu, ambil yang ketiga. Okey, yang ketiga sama juga konsep dia. Asid H2SO4 tindak balas dengan zinc karbonat. Kamu akan hasilkan zinc sulfat tambah dengan karbon dioksida tambah dengan air H2O. Okey. Jadi kita seimbangkan. Okey, karbonat, okey, zinc 1, hidrogen 2, SO4 1. Okey, cukup dah seimbang. Okey, nampak tak? Daripada tiga-tiga tindak balas, okey, tiga-tiga tindak balas, kamu akan dapat garam yang sama. Okey, itu adalah untuk bukan garam amonium, natrium dan kalium. Okey, itu nampak tak? Zinc sulfat, zinc sulfat, zinc sulfat dan zinc sulfat. Itu bagi garam yang larut. Bagi garam yang tak larut pula, okey, ini garam tak larut. Okey, kalau garam tak larut, dia adalah kaedah di mana kamu kena pilih 2 garam yang terlarut. Okey, 2 garam terlarutkan. Okey, kamu tambah, kemudian kamu dapat hasilkan garam tak larut. Okey, garam yang tak larut. Contoh, katakan cikgu nak hasilkan garam plumbum sulfat.
Okey, plumbum sulfat. Kamu dah tahu kalau garam plumbum sulfat? Okey, plumbum 2 sulfat. Plumbum 2 sulfat. Okey. Kamu kena pilih 2 jenis garam yang larut dalam air untuk hasilkan plumbum 2 sulfat. Contoh yang pertama, plumbum 2 sulfat. Okey. Yang pertama, kamu ambil natrium sulfat. Okey, bertindak balas dengan plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat. Okey, nampak tak? Kamu nak hasilkan plumbum 2 sulfat. Ini garam yang pertama, natrium sulfat dengan plumbum 2 nitrat. Dua-dua adalah larutan garam yang larut. Okey, jadi kamu kena tukar partner je. Okey, so kamu akan dapat plumbum 2 sulfat plus dengan natrium nitrat. Okey. Nampak tak? Natrium sulfat tindak balas dengan plumbum 2 nitrat. Kamu akan hasilkan plumbum 2 sulfat dan natrium nitrat. Okey, lepas tu kamu kena seimbangkanlah. Okey, kalau macam ini natrium ada 2, sini ada 2. Okey, sulfat ada, plumbum ni 1 nitrat. Nitrat pun ada, sini 2. Okey, itu adalah nak hasilkan garam tidak larut. Untuk penghasilan garam tidak larut, kita panggil sebagai tindak balas penguraian ganda 2.